Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nusita. Amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi masjid, ahli dan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kelapangan waktu untuk sama-sama datang ke masjid ini, solat maghrib berjemaah. Seterusnya kita diberikan juga waktu untuk duduk selepas maghrib mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan demikian hati kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan rahmat kepada kita semua, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung pengajian kita. Kita membicarakan di bawah disiplin ilmu al-qiraat. Kita refresh balik, kita ingat balik kita So apa yang telah kita belajar selama hari ini, kita telah membaca daripada kata bila sebutkan qiraat itu dia akan ada qiraat yang disebut sebagai 10 yang besar, ada 10 yang kecil. Qiraat itu ada 10 besar, 10 kecil. Yang 10 kecil ni terbahagi kepada 2. Ada yang disebut sebagai qiraat 7. Qiraat 7 yang ni disebut sebagai Tariq Syatibi biasanya. Syatibi. Kemudian ada yang disebut 3, ni disebut sebagai Durrah. Qiraat itu. Kalau 10 yang besar ni disebut sebagai Tayyibah. Ni di 10 jugalah, terus 10 Tayyibah. Jadi bagi surah Al-Fatihah kita dah baca dah. Qiraat yang nama di 7 ni kita dah baca, Tariq Syatibi, 7 orang imam. Jadi setiap imam tu ada 2 orang perawi, kita dah baca dah semua. Kemudian qiraat yang 3 ni, 10 yang kecil ni daripada Tariq nama dia Durrah Al-Mudiyah, juga kita dah baca. Jadi 7 campur 3 jadi 10. Jadi 10 qiraat yang kecil ni kita dah baca semua daripada Tariq Syatibi dan juga Tariq Durrah Al-Mudiyah. Syatibi ni Al-Imam Syatibi. Imam Syatibi ni dia meninggal 590 Hijrah. Kita dah habis dah baca dia 14 perawi kat sini. Dia ada 14 rawi. Kita dah baca semua bacaan dia surah Fatihah. Kemudian dekat Durrah Al-Mudiyah juga, sini ada 6 rawi. Ada 6 rawi. Durrah Al-Mudiyah ni ditulis, dikarang karya dia oleh Imam Ibnul Jazari yang meninggal 833 Hijrah. Ada 6 rawi dekat sini. 6 rawi ni semuanya juga kita dah baca. 6 rawi. Sini 7 orang imam, Nafi' Ibnu Kasir, Abu Amru Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai, 7. Kemudian yang 3 ni bermula dari Abu Ja'far, Ya'qub dan juga Khalaf Ashir. 3 orang imam. Perawi dia Ibnu Wardan, Ibnu Jammas kita dah baca, Ruwais dan juga Rauh kita dah baca, Idris dan Ishaq kita dah baca. Sini 6. Jadi 14 campur 6, ni ada 20 rawi semua sekali. 20 rawi. Ini semua kita dah baca surah Fatihah. Tariq yang kecil, 10 yang kecil dipanggil 10 sughra. 10 yang kecil. Kalau yang besar ni daripada Tariq, nama dia Tariq Tayyibah, disebut Asyarah Kubra. Asyarah Kubra ini pun kita dah baca. Yang 10 ni adalah daripada sinilah, 10 imam. Imam yang daripada sini ni semua ni
Imam ni 10 ni imam yang sama juga. 10 orang. 10 orang ni kita dah baca. Yang ni Taibah ni dia tulis oleh Imam Ibnu Jazari juga, yang meninggal 833 Hijrah. Beza dia, apa beza dia? 10 kecil dengan 10 besar ni beza dia sudut sanad bacaan. Kalau yang kecil ni sanad dia satu. Kita refresh balik. Seorang, anak murid dia seorang, satu je jalur dia. Seorang kan. Ini jalur dia sampailah kepada Imam Syatibi ataupun Tariq Durrah Al-Mudiyah kepada Ibnu Jazari satu-satu. Kalau Asyarah Kubra ni dia punya sanad dia macam mana? Sanad dia macam ni, 1-2 kan, 1-2. Kemudian dia pecah lagi. Ini boleh 1-2-3, sini boleh 1-2-3, boleh jadi 4, sini dia pecah lagi. Jadi beza dia dari sudut sanad dia antara yang disebutkan qiraat 10 kecil dan 10 besar. So semua ni kita dah baca dah. Imam yang 10 besar ni kita dah baca, dan 10 kecil ni kita dah baca, dah habis dah. Ini qiraat yang mutawatirah kita dah baca. Kemudian kita masuk kepada habis yang mutawatir, wajah-wajah mutawatir dalam surah Al-Fatihah, kita masuk kepada wajah syazah. Ni masuk wajah syazah ni. Dan ini imam qiraat 4 orang imam. Bulan lepasnya saya perkenalkan 4 orang imam dengan perawi dia. Kemudian ni saya tunjukkan balik yang wajah yang mutawatir. So hari ini kita akan masuk kepada wajah syazah dalam yang betul-betul surah Al-Fatihah sebenarnya. Sebab syarat tu ada apa? Dia ada 3 yang disebut oleh Imam Ibnul Jazari, kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana li rasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan wal qur'anu fahadhi salasatu al-arkanu. Rukun Quran qiraat tu ada 3. Dia kena bahasa Arab, bertepatan dengan mazhab Usmani, dan juga kena sah sanad. Ada 3 rukun ini, maka dia jadilah qiraat yang mana mutawatir. So ulama ijma' mengatakan dalam bentuk yang sedemikian. Adalah pandangan-pandangan kecil yang lain. Ijma' ulama ambil 3. So berbeza kalau tuan-tuan belajar hadis. Hadis dia ada kerangka, pattern dia nak menentukan mutawatir semua, ahad, syaz kan. Yang hadis dhaif, sahih, ada kerangka dalam hadis. Kalau dalam Quran kerangka dia begitu. Dia kena ada 3 syarat. 1, dia kena bahasa Arab. 2, dia kena resam Uthmani. Dan yang ketiga, sah sanadnya. So 3 ni rukun lah. Rukun yang dikatakan Quran, yang dikatakan qiraat, kena ada 3. Bertepatan dengan 3 ni dia jadilah qiraat ataupun jadilah dia Quran. Jadi habis dah. Jadi 3 rukun ni ada pada tadi yang saya tunjukkan tadi. Asyarah sughra, asyarah kubra, qiraat 10 yang kecil, 10 yang besar, memang ada semua rukun tu. Dan kita dah baca semua dah wajah-wajah tu. Kemudian kita nak masuk wajah syazah. Wajah syazah ni apa? Yang mana dia jatuh daripada 3 rukun ini. 3 rukun ni jatuh salah satu. Bila dia kurang je salah satu daripada 3 rukun ni, maka dia jadi syazah. Tak kisahlah sama dia bahasa Arab dia ke, dari sudut resam Uthmani, tak menepati resam Uthmani, ataupun dia ni tidak ada sah sanadnya. Salah satu daripada 3 rukun ni jatuh, maka dia termasuk dalam syazah. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari, wa haitsuma yakhtallu ruknu syabit thabiti syuzuzahu law annahu fi sab'ati. Kalau jatuh salah satu rukun daripada 3 ini, kurang satu, maka dia akan jadi syaz, kata Imam Ibnul Jazari, walaupun kamu jumpa ianya dalam imam-imam yang 7. Dia kata gitu okey. Okey, kita tengok. Okey, kita pergi kepada ayat yang pertama. Bila syazah ni kita tak baca. Hari tu kita baca sebab dia mutawatir. Wajah yang mutawatir kita baca. Syazah ni kita tak baca, hanya kita belajar supaya kita tahu. Maksudnya ada wajah yang mutawatir, ada 9 tempat kita sebutkan berbulan lepas. Ini wajah syazah ni, maksudnya wajah-wajah ni ada. Wajah bacaan ni, tapi dia tak ada 3 syarat ni tadi. Jatuh 3 syarat ni. Dia ada wajah ni, tapi jatuh
jatuh 3 syarat. Ada dekat mana dia jumpa? Ada dalam kitab-kitab lughah, kitab bahasa, dalam kitab-kitab nahwu, kitab grammar, dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab qiraat, dalam hadis-hadis Nabi. Ada wajah-wajah itu dia diceritakan oleh para sahabat. Ada kabilah-kabilah yang membaca sedemikian. Yang maksudnya mereka ni ada susu galurnya sampai kepada Nabi ke tak sampai ke, maka maksudnya dia akan melibatkan jatuh salah satu rukun dia. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Dalam ayat yang pertama ni ada tempat yang pertama dia ada lebih kurang 71-72 tempat dalam surah Fatihah sahaja. Yang pertama pada bisumallah, ada sebenarnya wajah dekat situ membaca dengan bisumallah. Bismillah ni dibaca dalam riwayat yang syaz. Syaz tadi maksudnya yang jatuh salah satu rukun. Dia ada dia menggunakan atas wazan huda. Dia ambil perdebatan huda. Dia ambil bahasa Arab ni maksudnya dari sudut grammar dia lah. Dia ada wazan, timbangan dia tu. Suma tu ya, sepatutnya bismillah. Ada setengah yang baca dengan bisumallah, bukan bismillah. Begitu. Okey, itu yang pertama. Jadi syaz yang baca gitu. Yang kedua pada perkataan bismillahirrahmanirrahim, mim ini kat sini. Tadi dekat sini tempat yang pertama. Tempat yang kedua pada mim ni. Pada mim ni ada yang membaca dengan sukun mati dan ada membaca dengan baris atas. Yang baca baris atas ni siapa? Disebutkan dibaca oleh Al-Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai. Imam Kisai ni imam yang berapa? Dalam kalau kita kira yang 7 tu yang nombor 7. Nafi, Ibnu Kasir, Abu Amru, Ibnu Amir, Asim, kemudian Hamzah, Kisai. Kisai ni imam yang ketujuh. Dalam imam qiraat yang 7 tu dia nombor 7. Jadi imam yang 7 ni sebenarnya dia ada dari sudut periwayatan dia meriwayatkan wajah-wajah yang syazah. Ini dikumpul oleh siapa? Imam Ibnu Jazari. Dia tengoklah susu galurnya. Jadi kalau kita tengok ulama-ulama pada qurra ni sebenarnya dia belajar banyak tok guru. Macam Imam Nafi' dia kata aku belajar daripada 70 orang tabi'in. Dia belajar. Jadi dia belajar, dia tak tahulah yang mana tok guru betul ke tak betul wajah bacaan, tapi dia belajar semua. Cuma disaring oleh ulama-ulama selepas dia. Tengok kalau ni kena, yang ni tak kena. Jadi disaring oleh orang yang belakang. Di sudut dia belajar semua. Dia tu alim. Semua yang dikatakan tadi. Ma tu yang bariskan bagi atas tu sepatutnya bismillahirrahmanirrahim. Bagi bawah ada qiraat yang membaca bismillahirrahmanirrahim, malham. Dia baca malham. Itu syazah. Tengok dibaca oleh Al-Kisai daripada sebahagian orang Arab membaca dengan baris fathah baris atas pada huruf mim yang dimatikan. So sini dah ada dua tempat dah situ. Kemudian kita tengok habis ayat pertama masuk ayat yang kedua. Ayat yang kedua ni dia ada pada alhamdulillah, ada yang membaca dengan alhamdulillah, syazah. Dia kita sampai kat kita sebab dah solid kan? Jadi kita tak tahu sebenarnya sejarah belakang bagaimana ulama ni nak jaga bacaan itu bukan satu benda yang senang. Ada 70 tempat syazah maksudnya dia nak betulkan, ambil yang betul-betul ada 3 syarat tadi tu. Ada yang baca dengan alhamdulillah. Siapa yang baca gini? Dia kata Ibrahim bin Abu Ublah. Huruf lam dibaca dengan baris hadapan dululah. Sebab apa? Lam ni diikut dal ni. Dal ni baris depan, jadi lam tu baris depan. Ada setengah kabilah Arab yang lidah dia begitu. Alhamdulillah. Dia payah. Du nak kena li tu jadi payah. Baca dengan dulullah. Dia kata. Kemudian disebutkan ni, dikatakan juga ia adalah bahasa untuk sebahagian Bani Rabi'ah. Jadi Arab ni banyak kabilah. Salah satunya ialah Bani Rabi'ah. Jadi Bani Rabi'ah ni jenis suku kaum yang jenis alhamdulillah nak keli tu dia payah. Dia kalau bagi depan tu, lepas tu dia nak sambut dengan baris depan. Jadi kalau baca-baca alhamdulillah dia mula. Dulillah tu dia payah nak sebut. Sebab sebelum ni kan kita ada baca ihdinas sirat kan. Ada baca dengan sad, ada baca dengan sin, ada baca dengan zai, ishmam zai.
sirat dengan zirat kan, ada 3 kat situ. 3 tu. Yang tu 3 ni maksudnya wajah 3 tu yang diambil daripada Nabi. Nabi ajar boleh baca gitu. Maksudnya ada kabilah-kabilah datang jumpa Nabi boleh ajar. Ada wajah itu. Tapi yang Bani Rabi'ah ni tak ada. Lulullah ni tak ada. Tak ada. Tapi maksudnya mereka membaca begitu. Ada dalam kitab-kitab disebutkan. Okey, kemudian ada juga yang membaca dengan alhamdulillah. Alhamdulillah bagi bawah. Tadi du kan, ini di. Sepatutnya du dia jadi bagi bawah. Berhudam di lillah. Siapa yang baca gini? Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri ni imam qiraat yang syazah yang nombor 3. Disebut Zaid bin Ali, Al-Haris bin Usama, Ibrahim bin Abi Ublah. Huruf dal dibaca dengan baris bawah, diikuti huruf lam. Berbaris dengan bawah di lillah dia kata. Dia kata ini adalah ganjil daripada bacaan sebelumnya kerana mengikut baris yang berbaris mu'rab, maksudnya di lillah, lam tu bagi bawah, jadi yang dal mengikut lam. Tadi lam mengikut dal, alhamdulillah kan, ini di lillah. Ada yang baca begitu, ada dalam kalangan perawi-perawi yang membaca sedemikian. Kemudian alhamdulillah, yang ketiga, dalalah ni juga syazah. Siapa yang baca begini? Dia sebut sini. Yang baca dalalah ialah Al-Hasan. Adalah ni rawi lah, nama dia Al-Hasan. Dibaca huruf lam dengan baris atas mengikut kepada nasab huruf dal. Ia adalah bahasa bagi sesetengah kabilah Qais. Ada nama kabilah Qais ni Arab juga. Arab juga dibaca dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan pelik tu, rasa macam pelik ni kan? Tapi Arab ni semua Arab ni ya. Kalau Arab pun baca banyak syazah, kita orang Melayu ni lagi lah kan, silap sikit-sikit lebih kurang tu halal je lah kan. Boleh kotim lah sikit-sikit tu. Arab ni menjadi macam ini, maksudnya nak memelihara bacaan. Kemudian ada yang baca alhamdulillah. Siapa dalillah? Sufyan bin Uyainah baca alhamdulillah. Sufyan bin Uyainah, Rub'ah bin A'jaj, Harun Atikah, Zaid bin Musa. Menurut Al-Tusi menasabkan huruf dal, dibariskan huruf dal dengan baris atas adalah bacaan Quraisy. Ada juga sebahagian daripada orang Quraisy dia baca dengan dalillah. Okey, habis kat situ ada 4 pada alhamdulillah. Kemudian pada perkataan lillah, lillah ni dia ada beberapa wajah. Ni yang syazah lah. Yang pertama dibaca oleh Al-Kisai. Pada sini dibaca Utaibah Al-Kisai, maksudnya riwayat daripada seorang perawi nama dia Utaibah daripada Imam Kisai, imam yang 7 tadi. Dia membaca dengan wajah imalah alif lillah. Dia baca macam alhamdulillah. Arab ni Arab. Alhamdulillah. Ada yang jenis slang macam itu macam Kelantan kan, ada kan ke kan, ada bentuk itu ke kan. Jadi ada yang baca dulillah, tapi wajah tu tak ada sebenarnya. Yang cukup 3 syarat tadi tak ada, ambil daripada Nabi dulillah itu yang kelima. Yang keenam pada waktan lah ni juga, siapa yang baca? As-Safrawi, dibaca dengan imalah ringan. Imalah ni ada 2. Satu disebut imalah kubra, imalah kubra ni macam biasa kita bismillahirrahmanirrahim kan, majriha. Satu lagi disebut imalah sughra. Sughra ni kecil, sughra. Kalau kubra ni besar, ataupun dia disebut sebagai taklil. Taklil ni nombor 6 ni macam mana? Le bunyi dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi la kan, ni la. Sepatutnya alhamdulillah lah berfathah, tapi baca dengan imalah sughra yang nama taklid dulillah. Alhamdulillah. Itu juga wajah syazah. Kemudian yang ketujuh, ada pula yang membaca dengan sebahagian, dikatakan sebahagian daripada Arab, dibaca oleh sebahagian orang Arab, hikayat daripada Abu Zaid. Katanya yang ketujuh ni oleh Kisai juga. Macam mana bunyi dia? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga syazah. Ada dalam kitab wajah sedemikian. Okey. 7, 8 rab. Pada perkataan rab tu aja.
Pada perkataan Rabb ni ada baca dengan Rabbul Alamin. Siapa yang baca dengan Rabbul Alamin? Rabbul Alamin ni Imam Al-Jazari, Imam Ibnul Jazari, dia mengatakan bahawa daripada Abi Zaid Sa'id bin Aus Al-Ansari, dibaca Rabbul Alamin dengan baris depan, dan sandaran dia diambil daripada bacaan Arab. Dihikayatkan dari orang Arab, bacaan baris sebelah atas adalah bagi menunjukkan perbuatan, dan baris depan menunjukkan mubtada. Ni ada di sudut nahwu dia, ada yang membaca dengan Rabbu, Rabbul Alamin. Kemudian kalau yang baca dengan Rabba pun ada juga. Rabba ni dia katakan sini, Rabba ni dia nak tunjukkan sebagai pujian, madah. Di Arab ni adalah dia lengguk-lengguk bahasa dia kan. Bila dia nak memuji sesuatu tu, baris dia kena baris atas. Dia kata Rabba Tuhan Al-Alamin kan, jadi Rabba baca. Tapi sebenarnya tak ada sanad itu. Dan juga disebutkan bahawa ini ada juga riwayat daripada Imam Al-Kisai yang baca dengan Rabba. Okey, 10. Yang ke-11, yang ke-10 dia baca huruf hamzah disukunkan. Ini dibaca mana? Rabbil Alamin, bukan Alamin. Alamin itu juga ada juga Arab yang baca begini, Rabbil Alamin. Dia kata sini Abul Baqa Al-Abkari, kemudian Abdullah bin Al-Hasan, dinakalkan oleh Ibnu Jinni. Ada dalam kitab namanya kitab Al-Muhtasib oleh Ibnu Jinni, ada yang tulis dengan Rabbil Alamin, kan? Okey. Yang ke-11 dia baca macam mana? Membaca dengan imalah. Huruf alif ni baca dengan imalah daripada Qutaibah Kisai macam tadi. Tadi kan ni ada baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin kan. Ini juga syazah. Dah ada berapa dah sini? Dah ada 11 semuanya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim ni, sepatutnya Ar-Rahmani, nun ni je ada yang bagi atas. Ar-Rahmanir Rahim, ada yang baca begitu. Ini disebutkan oleh Abul Aliyah, Isa bin Umar, Zaid bin Adi yang baca begitu. Kemudian ada yang bagi depan Ar-Rahmanir Rahim. Nombor 2 ni ada. Ni ada orang Melayu dia ada penyakit ni kan. Yang lain tadi tak masuk sangat kita, sekadar ilmu lah. Tuan-tuan tahu Arab ni sebenarnya macam-macam juga sebetul dia orang ni, bukan yang betul. Tapi nombor 2 ni ada orang kita baca kan. Tuan-tuan perasan dengar macam Ar-Rahmanir Rahim, kan. Ar-Rahman kalau berapa? Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, dekat-dekat bunyi tu kan. Kalau tuan-tuan perasan tengok orang lama lah biasa baca Ar-Rahmanir Rahim, dengar ni kena dengar 3-4 kali, bagi depan rupanya kan. Boleh berlaku dan memang berlaku. Kadang tak perasan, kadang dah lama tak betul ke macam dia jadi Ar-Rahmanir Rahim. Itu orang Melayu dia boleh jadi. Ada nama itu riwayat yang syazah. Huruf nun dan mim, keduanya dia bariskan dengan baris depan. Kemudian ada juga yang ketiga kat sini, ma tu, pada huruf ma tu dibaca dengan imalah. Ni pada Qutaibah tadilah Ar-Rahmanir Rahim. Itu juga kalau bunyi imalah tu dia juga riwayat yang syazah daripada Qutaibah. Kemudian lagi Malik. Malik ni lagi banyak dekat sini. Pada ayat yang keempat ni ada 18 tempat dia. Ada baca dengan Maliku Yaumiddin. Adalah nama-nama ni, Sa'ad bin Abi Waqqas, Aisyah pun ada. Maliku Yaumiddin ni dibaca oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ada riwayat pada dia. Kemudian ada baca dengan Malaka Yaumiddin. Siapa baca gitu? Abu Hurairah, sahabat Nabi. Abu Hurairah, sahabat Nabi baca gitu. Abu Raja, Ubay bin Ka'ab pun ada baca nombor 2 tu, Malaka Yaumiddin. Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang qari itu. Okey. Kemudian Malikan Yaumiddin yang ketiga. Siapa yang baca gini? Ibnu Abi Asim Al-Yaman, sebahagian daripada orang-orang Yaman ada yang baca dengan itu, Malikan Yaumiddin. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat
Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Ni baca dengan siapa? Dia baca dengan atas timbangan sahlin itu. Bahasa Bakri bin Wa'il, Abu Hurairah ada baca begini, Asim Jahdari ada baca begini, Abdul Waris Abu Amru ada baca begini. Ini dah kitab-kitab lain ni disebutkan. Kemudian yang kelima, ada yang membaca dengan Milki yaumiddin, Milki yaumiddin. Siapa yang baca gini? Abu Uthman kata di sini, Abu Haywah, kemudian Asy-Sya'bi. Okey. Kemudian yang keenam, Malika yaumiddin, Malika yaumiddin. Dia kalau bagi atas ni dia menunjukkan sebagai menyeru, memuji, madah. Bagi bila kap ni bagi atas. Ada juga yang baca begini, ada yang baca. Jadi perkataan Malik ni pun situ pun dah banyak. Nak yang kita baca yang mutawatir tu sebenarnya yang syazah tu banyak. Nak sampai pada, bukan senang ulama-ulama jaga. Okey. Kemudian kita tengok lagi, ada lagi kat sini. Nombor 7 ni, Malaki yaumiddin. Siapa yang baca yang ni? Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi. Tapi itu tadi rukun 3 tadi tak cukup. Okey. Yang ke-8, Yahya bin Ya'mar, dia baca dengan wajah imalah balighah, Maliki yaumiddin. Imalah ni pun imalah maksud dia condong. Condong ni dia ada beberapa jenis, ada beberapa level pada condongnya tu. Condong kata dengan imalah. Tadi saya sebut ada imalah kubra yang kalau imalah sughra kemudian dalam imalah yang kubra tu dia ada nama di idja', ada nama dia batah, dan ada nama di balighah. Yang ni disebut balighah. Balighah ni condong paling rendah sekali, paling dekat dengan baris bawah. Dia kalau baris kita ni, dia baris atas, ini baris bawah. Dia imalah ni dia condong ke bawah. Di dalam angle sini. Ini wajah imalah. Dia condong ke bawah baris dia. Kalau yang ke atas sikit ni nama dia taklil. Yang bawah sini disebut ni taklil ataupun imalah sughra. Yang bahagian bawah ni sebut sebagai imalah kubra. Antara dengan mi, dia lagi bawah. Balighah dia lagi bawah. Ada kabilah-kabilah segitu. Itu nombor 8. Kemudian yang nombor 9, Malik yaumiddin. Yang kaf itu dimatikan. Siapa yang baca itu? Ibnu Khalawai, Harun A'war. Yang ke-9. Yang ke-10 dibaca oleh Warsh. Kan kita ada imam pertama Nafi', ada qaulun Warsh. Daripada rawi Warsh tu ada yang baca dengan Maliki yaumiddin. Itu juga syazah. Kemudian yang ke-11 ini dibaca dengan Maliku yaumiddin. Siapa yang baca gitu? Amru bin Al-As, sahabat Nabi, dia baca dengan Maliku yaumiddin, riwayat daripada dia. 12 Maliki. Tadi Maliki, ini Maliki yaumiddin. Siapa yang baca gitu? Nombor 12 ini disebut sini Nafi' Warsh ada baca begitu, Maliki yaumiddin. Nafi' ni imam yang pertama. Kemudian 13 Maliki yaumiddin. Nampak macam dekat-dekat, tapi dijaga bacaan itu. Maliki yaumiddin. Siapa yang baca gitu? Abu Hurairah, Abu Raja', Ibnu Jinni, Ubay bin Ka'ab Al-Yamani, sebahagian pada orang Yaman. Kemudian yang ke-14 dibaca dengan wajah imalah macam tadi, Maliki yaumiddin, kan. Kadang-kadang orang dia nak sebut macam Arab sikit, patut dia condong sangat, kan. Bila condong tu dia dah jadi syazah. Ni daripada Qutaibah, daripada Imam Al-Kisai. So kat situ dah ada 14 daripada 18. Kemudian perkataan Malik pula, Malik itu kaf tu pula, dia pergi satu-satu pada huruf kam pula. Ada Malikun, ini paling banyak sebab dia ada 18 tempat. Malikun yaumiddin. Yang baca situ apa? Khalaf.
Kemudian ada Maliku je, Maliku Yaumid. Yang ni 16 ni dibaca oleh Abu Hurairah. Kemudian yang ke-17 tu Maliku Yauma, Yauma bagi atas pula sini, ini juga Abu Hurairah. Yang ke-18 ini Malaka Yaumaddin, bagi atas ni dibaca oleh Anas bin Malik, sahabat Nabi. Ini semua wajah syazah. Kemudian perkataan iyaka masuk ayat yang kelima. Iyaka ni, pada perkataan iyaka ni je punyalah banyak wajah syazah. Ada baca dengan ayyaka, adalah orang dia tu. Kemudian dibaca dengan iyaka. Jadi kalau tuan-tuan baca hilang sabdu iyaka tu, dia jadi syazah. Ada wajah syazah. Kemudian dibaca dengan hayyaka, dengan ha pun ada. Hayyaka, ha tu bagi bawah pun ada, hiyaka. Kemudian iyeka, iyeka ni wajah imalah juga. Okey, situ jadi orang itu adalah nama-nama dia. Kemudian perkataan nak budu ni, nak budu ni ada yang baca dengan yu'badu. Yu'badu ada. Nak budu dengan ada waw kat situ mati. Iyyaka na'budu wa macam itu pun ada. Ada juga yang baca ni'budu, iyyaka ni'budu, bukan bagi atas, iyyaka ni'budu ada. Okey. Lepas itu ada yang baca iyyaka tu'badu, tu'badu pun ada. Yang ke-10 dia kata iyyaka nu'bad. Iyyaka nu'bad wa iyyaka nasta'in pun ada. Kan? Dia nama dia kat situ. Okey. Kemudian kita tengok lagi terus. Ini perkataan iyyaka yang kedua. Tadi iyyaka yang pertama. Kemudian iyyaka yang kedua. Iyyaka yang kedua ni Amru bin Faid dia baca dengan, dia hilangkan sabdu dekat sini. Wa iyyaka wa iyyaka nasta'in. Kita tak baca biasa syazah ni, sebut pun payah. Okey. Kemudian ada yang bagi bawah. Ini orang dia yang baca ni lah ni. Abi Amru. Wa iyyaka nasta'in. Okey. Lepas itu ada yang baca dengan wayyaka. Wayyaka. Kan? Bukan iyaka, wayyaka dengan waw. Kan? Ditambah waw kat sini. Kemudian ada baca dengan hayyaka. Ada baca dengan wiyaka bagi bawah. Lepas itu wa ayyaka. Tengok. Punyalah banyak situ. Ini semua syazah ada dan kitab semua ni. Ada kabilah-kabilah yang membaca, riwayat-riwayat yang membaca sedemikian. Okey. Nasta'in pula. Pada nasta'in ada yang baca nista'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in kan? Iyyaka nasta'in. Kalau dia bagikan bawah kat sini, nista'in, dah jadi syazah. Okey. Kemudian nasta'inu, dia ada Ali bin Abi Talib, Warsh baca. Dia baca dengan nasta'in, nun ni dipanjangkan dengan 2 harakat. Nasta'inu, nu, dia ada satu nama bacaan dia, bacaan raum. Raum pada huruf nun ma'rif sukun yang ujung ni saya dah tegang itu kan, ada 7 wajah. 7 wajah. Tapi baca dengan raum. Yang ni bukan raum, ni dibaca dengan sempurna. 2 harakat. Nasta'inu. Kalau nasta'inu sikit je tu, yang tu ada wajah tu. Kalau dia jelaskan nasta'inu, nu, yang tu tak ada, tu jadi syazah. Jadi dia lagi sebenarnya sikit aja kat situ. Okey, dah ada berapa tu? 52 wajah dah. Kemudian ambil ayat yang ke-6 pula. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirah ni Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, sahabat Nabi yang besar. Yang Nabi kata nak ambil baca Quran, nak ambil daripada orang ni. Ni dia Abdullah bin Mas'ud ni. Kan? Abdullah bin Mas'ud ni dia baca arsyidna siratal mustaqim. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ni, syazah. Okey. Kemudian Thabit Al-Banani, dia baca pula basirna ila siratim mustaqim. Syazah juga ada riwayat dia tu. Okey. Kemudian 53, 54, 55 ini yang baca dengan zirat. Ini hamzah ni memang ada ismam, dia ada yang wajah yang dia hilang kat ismam. Sepatutnya zirat tu kena ismam.
Ismam kena muncungkan pula ihdinas siratal mustaqim, tapi apabila hilang muncung tu, bunyi zai aja, ihdinas sirat, tanpa muncung tu, wajah tu tak ada daripada Nabi, dia di syazah. Ada kat sini sebut daripada Abu Amru, baca kat situ riwayat Kisai daripada riwayat Ibnu Zakwan ada, Asim dalam riwayat Mujalid ada, tu ada, yang maksudnya hilang dia ismam, hanya dengan zai saja. Okey. Kemudian yang ke-56 siratal mustaqim, yang ni ada alif lam kat sini kan, ada alif lam, sini dia buang alif lam tu, tak ada dah. Jadi ihdina siratal mustaqima, ada baca macam tu. Siapa dia? Al-Hasan, Zaid bin Ali, Dhahak, Nas bin Ali, ada yang baca riwayat begitu. Kemudian ada juga yang baca dengan yang ke-57 siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim pun ada baca begitu. Banyak tuan-tuan ni, kita nampak bukan senang nak jaga bacaan tu jadikan dia mutawatir. Dia ulama-ulama dijaga betul, ambil betul-betul yang ada riwayat yang sahih. Okey, kita masuk ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ni. Okey, yang pertama dekat sini 58 ni sepatutnya siratal ladzi kan, siratal ladzi yang mutawatirnya ini. Jadi Abu Amru dia baca dengan meringankan huruf lam. Sepatutnya siratal ladzi, atas lam ni ada sabdu, dia buang kat situ, dia baca dengan siratal ladzi. Sepatutnya siratal ladzi kan, dia siratal ladzi kan, itu dibaca oleh Abu Amru. Okey, kemudian seterusnya 59 dia baca dengan menghazafkan al-ladzi, dia buang al-ladzi. Kita sepatutnya siratal ladzina an'am, dia baca dengan siratal man an'am, al-ladzi tu hilang. Siapa yang baca tu? Ibnu Mas'ud ada, Zubair ada, Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar ada baca, Ali ada, Al-Qamah ada, Aswad ada. Ini orang yang bawa riwayat sedemikian. Okey, yang ke-60 alaihim, perkataan alaihim pula. Alaihim ada dua. So perkataan alaihim ni standard kita baca alaihim, tapi ada yang baca, yang kita wajah yang mutawatir dia ada alaihim, alaihum, alaihimu, dia ada tiga, alaihim, alaihum, alaihimu. Tiga ni mutawatir. Yang ni syazah dia ada apa? Alaihimi, dia baca dengan mi, ada ya itu, alaihimi tak ada, alaihimi tak ada. Siapa baca dia? Hasan Al-Basri, Amru ada baca gitu. Okey. Kemudian 61 dia baca dengan, tadi himi itu, mi itu dua harakat, ini mi pendek, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, himi ghairil, mim ni baca dengan pendek. Siapa dia? Hasan Al-Basri, Amru, Yazidi. Okey. Kemudian yang baca dengan alaihimu, tapi mu tu mu pendek. Kalau mu tu panjang, ada wajah mutawatir daripada Imam Ibnu Kathir ataupun Qalun dengan wajah dia yang kedua. Tapi bila dibaca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, tu dia salah. Kalau siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, yang tu ada. Tapi bila dipendekkan mu tu jadi syazah. Ini orang dia yang baca Okey, dah 62. Kemudian alaihumu, yang baca dengan alaihumu, mu tu pendek, humu. Siapa yang baca tu? Al-A'rash, Kisai ada, Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, imam yang kedua, Qalun, rawi yang pertama. Ini pada qiraat 7 je, tapi ada riwayat yang ambil siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil, alaihumu ghairil. Tu syazah nombor 3. Kemudian dipanjangkan waw, alaihumu ghairil, ini juga syazah. Siapa yang baca dia? Ibnu Katsir ada, Abu Ja'far ada, ini semua imam-imam besar ni, Qalun ada. Okey.
dah 64. 65 alaihumi, ha baris depan, mim baris bawah. Mi itu yang ada dua harakat, alaihumi ghairil, siapa? Hasan Basri, Amru kan. Lepas itu alaihumi, mim ni tanpa panjang, dibaca oleh al-Akhfash. Right, dah apa? 66. 67 perkataan ghairah. Sepatutnya ghairil maghdu, ni yang mutawatir, ghairil maghdu. Tapi ada yang baca dengan ghairah. Siapa yang baca dia? Ni Ali ada, Ibnu Mas'ud ada, Abdullah bin Zubair ada, Ubay bin Ka'ab ada. Semua sahabat Nabi ni semua ni. Okey. Kemudian lagi ghairah, ni tadi ghairah beri atas, ini ghairah juga. 67 sama juga. 68 ghairu, dia baris dengan baris depan. Siapa yang baca ni? Umar Al-Khattab baca dengan ghairu. Sebab tu ghairi dia baca dengan ghairu. 68. 69 dia tu wajah mutawatir dia, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan. Waladdallin tu dia tukar, bukan waladdallin. Wa ghairu diganti la dengan ghairah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan. Waladdallin, dallin. Gitu kan. Jadi la ni diganti dengan ghairah. Ghairil maghdubi alaihim wa ghairat dallin gitu. Itu juga syazah. Siapa baca? Umar ada, Ali ada, Ubay ada, Abu Bakar pun ada, Abdullah bin Zubair pun ada. Okey. Yang ke-70 perkataan ad-dallin. Ad-dallin ni alif diganti dengan hamzah, walad tu walad dallin kan. Dia jadi ada hamzah kat situ, walad dallin. Itu juga syazah. Kemudian 71 yang terakhir, walad dall, meringankan bacaan lam, dia walad dallin. Ad-dallin ni ad-dad lam ya nun kan. Dad lam ya nun dallin, dia ada sabdu sini. Dia buang aja sabdu ni, buang sabdu ni, dia jadi syazah, wajah yang terakhir. Jadi kalau tuan-tuan baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, hilang syaddah dia tu, hilang. Itu syazah. Bacanya syazah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dallin kan. Sepatutnya dallin. Kan dia beza tu, dallin dengan dallin. Kan dia beza. Ada tu, itu sabdu kat situ kan. So kena jaga. Hilang sabdu tu, dia jadi wajah wajah syazah yang terakhir dibaca oleh Az-Zuhri. Jadi kesan dia apa? Sekarang ni kalau kita belajar ilmu qiraat ni, tengok ada 71 wajah ni, ada wajah yang syazah. Syazah maksudnya ada 3 rukun tadi, dia tak cukup rukun sebagai bacaan yang mutawatir. Jadi tak mutawatir. Kalau dari sudut orang belajar ilmu qiraat, ulama-ulama qira' ni dia bahaskan adakah bacaan ini sampai kepada Nabi betul cukup 3 syarat tu ataupun tidak. Dia bincang dari sudut tu. Ni mutawatir ataupun tidak mutawatir, syazah, ataupun ada istilah lain. Ada juga qiraat namakan qiraat yang palsu, maudhu'. Ada juga yang nama qiraat yang mudrajah, yang dia penerangan, qiraat tafsiriyah, ada jenis-jenis dia qiraat itu. Ada yang ulama pecahkan kepada makbulah dengan mardudah, diterima ditolak dari sudut tu. Tapi dia tak bincang dari sudut solat. Kita penting itu, maksudnya bila bacaan tu dalam solat macam mana, sah tak kita punya solat dan Fatihah tu lepas ke tidak, macam mana. Yang tu orang fiqh punya perbincangan, bukan orang qiraatnya. Qiraat maksudnya disiplin qiraat ni nak menjaga bacaannya betul tak, sampai Nabi cukup syarat tak, betul mutawatir, terima tidak. Orang qiraat dia belajar, dia tengok angle tu, dia tak ada nak define, nak decide okey ini baca gini tak sah. Itu bukan kerja para qura', itu kerja orang fiqh.
Ulama fiqh, ulama mazhab ni Syafi'iyah, tengok apa pandangan ulama mazhab. Kalau baca macam ni, adakah ini sah? Cukup tak sifatnya, cukup tak syarat Fatihah? Yang tu dari sudut fiqh dia. Dan kalau di sudut fiqh ni dia tidak sedetail qiraat, sebab qiraat kita nak menjaga bacaan tu biar betul, dia betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup syarat dia. Tu qiraat sudut tu. Orang fiqh dia banyak dia punya tasamuh dia punya keluasan yang dia berikan. Macam waladhdall, panjang tu kan mat itu kalau dari sudut betulnya kena baca 6 harakat kan, tapi itu dilihat dari sudut lahan kesalahan. Kalau kita belajar tajwid lah, tuan-tuan belajar tajwid, dia ada disebut sebagai kesalahan besar dan kesalahan kecil, lahan jali dengan lahan khafi. Maka itu dia tak termasuk dalam lahan yang jali, dia termasuk dalam lahan yang khafi. Contohnya 6 harakat, tiba-tiba tuan-tuan baca 4 harakat kan, 4 harakat setengah ke, maka dia masuk dalam lahan khafi. Bukan kesalahan yang nyata. Kesalahan yang nyata adalah kesalahan yang orang dengar secara jelas, salah lari baris terus. So ulama fiqh dia lebih fokus pada itu, berubah baris betul. Kemudian ulama fiqh dia fokus dari sudut berubah makna tak bila baca tu, berubah makna. So itu merosakkan Fatihah. Itu fiqh punya angle. Angle orang qiraat tak, dia nak pastikan bacaan tu betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kisahlah macam mana bunyi dia, rupa dia kan. So angle tu kita kena bila kita belajar ni, kita memahami kerangka tu dengan bagus kan. Kalau kita tak faham kan, kita katakan syazah ni dia tak nak beritahu, biar rangka tu jelas. So habis tu kita boleh tengok keseluruhannya ada 71 tempat lah wajah syazah. Sudutnya para qura' dia kata tidak mencapai syarat dikatakan sebagai mutawatir. Okey, habis syazah. Mutawatir kita dah belajar, ada 40 riwayat. Syazah pun kita dah belajar, ada 71 tempat. Kemudian kita tengok wakaf surah Fatihah pula. Dia banyak sebenarnya. Bila disiplin ilmu nak habiskan surah Fatihah ni, benda-benda lain yang perlu kita tengok. Salah satunya ilmu fawasil. Ilmu fawasil ni apa? Ilmu fawasil ni ialah satu disiplin ilmu yang membincangkan tentang bilangan ayat dan surah dan Quran serta akhir ayat dan juga permulaan bahasa Arab. Maksudnya, kita bagi laluan azan.
Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang kasih sekalian ya. Tengok sikit lagi ya. Saya ambil sikit habiskan muka surat ini. Bila satu kita dah belajar sudut qiraat dia, wajah-wajah yang mutawatir, wajah syazah. Kemudian kita nak belajar tentang wakaf-wakaf dia pula. Jadi bila sahabat Nabi ambil bacaan daripada Nabi, dia bukan ambil bacaan tu wajah bacaan aja, seduk baca gitu malik sirat zirat syazah, tak. Dia ambil bacaan tu wakaf pun dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mana tempat-tempat Nabi wakaf. Jadi para sahabat ni bila semayang dengan Nabi, tangan dia bukan kira. Nabi berhenti kat sini, Nabi berhenti kat sini, Nabi berhenti kat sini, Nabi berhenti kat sini. Sahabat ni baca gini. Sahabat lain pula nanti kira pula, tengok Nabi berhenti kat mana. Jadi Quran tu terpelihara tu, dia tunjuk tanda-tanda tempat dia berhenti tu pun dia ambil kira. Betul-betul ada sanad. Maksudnya yang kata imam-imam dia tu, lepas ni kita jumpa mereka tu masing-masing ada sanad bacaan yang ambil daripada sampai kepada Nabi. Tempat-tempat wakaf tu pun dibincangkan. Dia ada beberapa kerangka. So dibincangkan macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Kat Rahim tu nak berhenti. Satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkataan alamin berhenti kat situ. Nombor dua. Situ nombor dua ke nombor satu? Kan? Kan? Surah Al-Fatihah semua ulama ittifaq kata sab'ul mathani, ada 7 ayat. Ayat. Cuma nak berhenti tu ada ulama berbeza. Ada kira bismillah, ada tak kira bismillah. Kan? Ada berhenti kat alayhim, ada tak berhenti. So bacaan ni ambil tu berbeza. So disiplin ilmu fawasil ni, ni bawah orang belajar qiraat, bila kita belajar ni kita akan jumpa, oh begini rupanya sanad bacaan dia. Dan apa yang dia ambil kira dalam kaedah fawasil ni, fawasil ni ialah dia mengambil kira persamaan ayat sebelum dan selepas dari segi panjang pendek ayat tu. Satu tadi memang mereka ambil daripada sampai sanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketara lah, dikira oleh sahabat, oh ni ambil, oh ni baca, oh ni baca, oh ni baca, kan, ambil daripada Nabi. Kemudian selain daripada itu ada perkiraan yang diambil kira oleh ulama. Ulama fawasil ni dipanggil ulama adat. Adat ni ulama bilangan yang mengira ayat-ayat Quran ni. Nak tentukan ayat Quran ini 7 ayat. Al-Baqarah berapa ayat? Satu Quran tu berapa ayat semuanya? Kita ikut ulama mana? Tu kita akan bahas kat sini. So perkiraan yang diambil antaranya persamaan antara ayat sebelum dengan selepas, dari sudut panjang pendek dia kena ambil. Para ulama bersepakat dalam pengiraannya. Ada juga memang ulama semua sepakat ni memang tempat wakaf. Semua ambil riwayat daripada Nabi memang begitu, kan? Itu ulama yang sepakat. Sempurna maksud dan juga makna. Ada juga tempat-tempat kadang-kadang yang berlaku khilaf, maka mereka mengambil kira sempurna maksud dan juga makna ayat. Kemudian persamaan di akhir satu ayat dengan satu ayat yang lain, dia qafiyah lah ujung tu, wadduha wal laili idza saja qafiyah, rima lah, rima dia tu kan kena ada. Itu juga dia ambil kira. Kemudian dari sudut perceraian satu kalam dengan kalam yang lain. Jadi bila ayat itu satu ayat dengan ayat lain tu dia ada pemisah cerita, pemisah makna, itu juga dia ambil kira, disebut sebagai fawasil. So disiplin ilmu fawasil ni disiplin ilmu untuk kira bilangan ayat dia. Surah ni berapa, surah ni berapa, surah ni berapa, Okey. So ulama yang membincangkan ilmu pengiraan ini, dia ada beberapa bahagian. Kalau qiraat itu kita ada yang daripada Mekah, ada Madinah, ada Kufah, ada Basrah, ada Syam, kan? So yang besar dia, ulama-ulama dia merujuk kepada imam-imam qiraat juga. Dia disebut sebagai ada 7 disebut Madani awal, Madani akhir atau Madani sani, ada disebut sebagai Makki, Mekah, ataupun kemudian ada Basri daripada Basrah di belah Iraq, Dimashqi ni sebelah Syam sana, sebelah Syria, Himsi ni Syria juga, dan Kufi ni Kufah. Ini ulama-ulama besar. So dia merujuk kepada ulama-ulama qiraat juga.
yang dibahaskan. Maksudnya nak kenal tu, bila dia bawa satu-satu wajah bacaan tu, maka dia pun ada karya dia, ada sanad dia, di sudut dia berhenti tu dekat mana, satu-satu tempat dia tu. Kalau madani awal ni, ini sebut sebagai madani awal ni, ini dia akan landingnya pada riwayat Qalun. Maksudnya Qalun tu dia berdasarkan kepada Madani ni, Madinah lah, Madinah yang pertama. Maksud Madinah tu ada dua. Kalau Madinah yang akhir, yang kedua ni, dia landing kepada Warsh, pada riwayat Warsh, pengiraan dia itu. Kalau yang Mekah, Mekah ni di satu je lah, daripada imam yang kedua, Imam Ibn Kathir. Kalau Madinah tu Imam Nafi' atau Imam Abu Ja'far. Tapi bila landing tu, dia beza riwayat dia. Kemudian kalau Basrah ni belah Iraq sana, dia landing kepada Abu Amru al-Basri. Ini imam yang ketiga. Kalau Kufi, Basri ni pun ada, Yaqub ada, Yaqub pun imam di Basrah juga. Kalau Kufah ni landing kepada Asim, Hamzah, Kisai dan Khalaf Ashir. Ini orang dia. Jadi Quran yang kita baca ni, Quran, kalau tuan-tuan tengok Quran ni, dia ada surat beranak dia. Kalau surat beranak Quran kita baca ni, dia berdasarkan kepada Kufi. Dia kira Quran ayat tu 6,236 6,236 ayat. Ada ulama-ulama lain tu bahagian-bahagian dia. Yang ni panjang sikit bahasan, insya-Allah kita kuliah akan datang, kita akan sambung, saya akan terangkan lagi biar nampak kerangka. Rupanya ulama nak kira ayat ni bukan senang sebenarnya. Ada kerangka, ada ciri, ada ulama, ada bahagian-bahagian dia. Bukan sekat baca qiraat aja. Rupanya sanad je ni, nak berhenti-berhenti tu pun ada sanad dia. Ni sanad kira bilang ayat. InsyaAllah kita sambung pada kuliah kita akan datang, insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.